Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita nak masuk perbincangan kita pada bab yang keempat, iaitu bab sidq, iaitu bab yang membicarakan tentang sidq, iaitu benar, sifat benar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Wa qala ta'ala falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan as-sidq, berkaitan dengan sifat benar ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu semua bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Allah juga berfirman dalam Surah Al-Ahzab, was-sadiqin was-sadiqina was-sadiqat, lelaki-lelaki yang benar, was-sadiqat, dan perempuan-perempuan yang benar. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, kalaulah mereka membenarkan Allah, yakni mentasdikkan Allah, lakana khairan lahum, sememangnya perkara itulah yang terbaik untuk mereka. Surah Muhammad. Ini tajuk yang keempat, iaitu bab as-sidq, iaitu benar. Menjadi kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah, setiap kali beliau kemukakan tajuk dalam kitab dia ini, sebelum dia senaraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk, maka Imam Nawawi rahimahullah dia akan kemukakan beberapa contoh ayat Al-Quran yang menyentuh berkenaan dengan tajuk yang diletakkan oleh beliau kan. Misalnya sini bab sidq, maka Imam Nawawi mari beberapa ayat Al-Quran yang mana perbincangannya, pembicaraannya berkaitan dengan sidq. Jadi sebelum kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok sikitlah ta'rif sidq. Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita dapati bahawa sifat benar ini adalah satu sukatan yang utama di dalam agama kita. Satu sukatan pendidikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan ataupun terapkan kepada kalangan sahabat sebagai satu sukatan yang terpenting. Bahkan kalau kita tengok melalui ayat-ayat Al-Quran ini, beberapa contoh ayat Al-Quran di permulaan bab ini, kita nampak betapa besarnya sifat sidq, dan ianya menjadi sebagai nilai kepada manusia itu sendiri. Jadi seseorang yang benar, mempunyai sifat benar ni, dia akan dilihat sebagai manusia yang terbaik. Tak kira lah sama ada dia itu Islam ke atau kafir, dia akan dilihat sebagai manusia yang terbaik. Cuma bezanya kalau orang tidak Islam itu, dia ada sifat benar, tidak bohong dalam percakapan, dalam perjanjian dan sebagainya, maka dia akan dikenal oleh manusia sebagai manusia yang bermoral. Atas dunia ini mendapat sanjungan manusia, sekadar itu sahaja. Tetapi sekiranya seseorang itu Islam, yang mana dia mempraktikkan kehidupan dia dengan sidq, dengan kebenaran ini,
dia mendapat sanjungan dalam kehidupan dunia ini, dan dia mendapat ganjaran yang lebih besar lagi di hari akhirat. Itu kelebihan kerana ada tauhid dalam diri mereka. Yang mana dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan as-sadiqin, yakni orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di sini dengan erti orang-orang yang ada sifat benar dalam dirinya. Mereka menjadikan sifat benar itu sebagai penampilan mereka, sebagai kehidupan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan takwa itu sendiri. Takwa ni lebih besar lagi makna dia. Takwa ni lebih besar lagi makna. Takwa ni dengan erti orang yang takut pada Allah. Namun ulama kita mentakrifkan takwa ni dengan erti orang yang menjunjung segala titah perintah Allah. Makna nekat berusaha dengan penuh ikhlas untuk taat kepada Allah, untuk ikut segala titah perintah Allah. Dan dalam masa yang sama dia juga nekat berusaha untuk mengelakkan diri daripada terjerumus atau terjebak ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittaqullah ni waktu email dia sebut sama nak kali hari Jumaat itulah kita kata. Nah, bila kata bertakwa kepada Allah, yang mana di dalam takwa itu dia ada makna membenarkan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertakwa ni serentak dia mesti ada dua perkara, iaitu dia panggil buat dan tinggal. Kita kata buat dan tinggal, dia kena ada serentak. Itu makna ittaqullah itu. Mana kita buat sesuatu amalan, sesuatu suruhan, perintah yang berasal daripada agama kita, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku serentak dalam kehidupan kita, mana kita buat hal, maka itulah orang itu disebut disebut muttaqin. Orang itu disebut sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasar pada ayat ini, untuk dapat darjah sadiqin ini dalam agama kita dianggap sebagai darjah kebesaran. Darjah kebesaran, pangkat yang menjadi nilai utama manusia. Dah ni orang yang darjah sadiqin hanya Allah saja yang boleh berikan kepada seorang itu. Kalau manusia darjah kepada darjah pangkat sebagai sadiqin, belum tentu lagi dapat darjah tu. Walaupun manusia beri dalam bentuk sekeping sijil kita kata, dan dimasyhurkan dia sebagai sadiqin, belum tentu lagi dia. Sadiqin ini darjah kebesaran dalam agama yang mana Allah SWT kurniakan kepada seseorang. Jadi dalam tajuk ni kita nak bincang berdasarkan kepada sekitar 7-8 hadis ini, nak bincang bagaimana nak dapat darjah itu. Payah kaklah nak boleh tu. Nak boleh darjah as-sadiqin ni payah kaklah dia kena amal agama baru boleh. Kalau tidak amal agama, tidak praktikkan apa yang Nabi suruh, tidak tinggalkan apa yang Nabi larang, dia tak akan dapat darjah sadiqin ini. Dia kena ingat, sadiqin ni, orang yang dapat darjah ni, dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Dia bersama Nabi. Jadi sidq itu sendiri apa makna? Sidq kita panggil sidq, benar-benar. Ini cerita benar ni kita dalam bahasa Melayu kita dia panggil benar lah, as-sidq. Kalau kita tengok dalam kitab, ulama kata sidq ni maknanya bila kata benar ni maknanya sesuatu itu benar seperti apa yang berlaku. Kalau kita ngaji balaghah Arab kat, dia kata apa yang diceritakan itu benar, saling tak tumpah 100% dengan apa yang berlaku, tak ada berbeza sedikit pun, benarlah. Benar seperti mana yang berlaku. Orang panggil cerita benar. Apa maksud cerita benar? Mana apa yang diceritakan itu berlaku seperti mana yang berlaku. Itu dia panggil benar. Dalam ayat seterusnya was-sadiqin was-sadiqat, disebut dalam Quran orang-orang lelaki yang benar dan orang-orang perempuan yang benar. Mana berdasar pada hadis ayat ni, saya tidak nak huraikan pada ayat ni kerana ayat ni dihuraikan oleh
sekitar 7-8 hadis yang kita nak bincang. Situ dia huraian pada ayat ni sebenarnya. Cuma was-sadiqin was-sadiqat, darjah kebesaran, darjah sadiqin boleh diperolehi sama ada lelaki dan perempuan. Maknanya untuk dapat darjah sadiqin, maka seseorang itu dia amal agama. Tak kira lah dia tu perempuan ke, dia tu lelaki ke, Allah SWT beri sama rata. Kamu perempuan pun, kalau kamu nak darjah ini, kamu kena amal agama, kamu kena belajar agama, dan kamu kena amal agama. Bila kata belajar agama, maknanya dia belajar dunia dan akhirat. Itu hadirat. Bila kita sebut belajar agama, maknanya seorang itu kejar dunia dan akhirat sebenarnya. Dia bukan kejar akhirat saja, tidak. Cuma ulama sebut beza dia lebih tumpu pada hari akhirat, bukan dia tinggal dunia. Tak benar kata-kata. Kalau orang kata orang agama ni orang yang maknanya tolak dunia, tinggal dunia sehingga dia jadi terpinggir dalam dunia tu, tak ambil tamadun keduniaan ini. Itu tak benar, tidak benar. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi dan cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini orang yang paling ke depan dalam hal keduniaan, para sahabat Nabi. Kalau kita belajar molek hadis-hadis Nabi, kita nampak Nabi ni sebenarnya dia tidak jadi ketinggalan zaman. Tak. Nabi lah orang paling advance dalam hidup dia, orang paling kadang taqaddum tu Nabi. Sehingga dari segi pakaian Nabi, kalau kita perhati dalam hadis, dia ikut perkembangan zaman. Nabi ni dia tidak tolak fashion apa, tidak. Asalkan benda tu tidak bercanggah dengan agama, Nabi ikut. Dan Nabi praktikkan dari segi pakaian dan sebagainya. Nabi ambil kira tu. Jadi perkembangan zaman ni pun kita kena ambil kira, sama ada dari segi pakaian dan apa tu. Jangan nampak bila kata orang agama nampak kolok, nampak ketinggalan zaman, seolah-olah bermusuh dengan fashion keduniaan ini. Tidak hadirat. Tidak. Kena ingat tu agama dia jenis lagu tu. Tidak seperti agama-agama lain yang hanya tumpukan kepada dunia, sehingga kalau orang tu ambil akhirat, jadi nampak ketinggalan dalam bab dunia, nampak sangat beza. Tak, sebenarnya agama tidak begitu. Jadi untuk dapat darjah sadiqin, mana kita boleh hidup seperti orang-orang biasa, cuma kita jaga agama tu, kita jaga sifat-sifat agama yang mana kita akan baca dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini. Misalnya sebagai contoh lah, hadis-hadis sebagai contoh, nak semua mudah faham. Boleh ada bila saya sebut ini ramai yang tidak setuju lah. Ni kita nak sebut cara mudah. Misalnya kita kata kita nak terapkan sifat benar, perlu pakai piyah misalnya. Pada anak-anak kita tak perlu. Tak perlu, bukan satu keperluan yang mendesak, tidak. Tu biarlah. Ni kadang-kadang kesian kita tengok. Bila nak Islam mana pasal anak pakai piyah, sehingga anak main bola pakai piyah basuh jeruk misalnya, kita kata tak kena lagu tu hadiah. Tak kena lagu tu. Cara tu bodoh. Kadang-kadang nampak kadang-kadang dia memberi kesan yang negatif tu pada jiwa kanak-kanak. Tidak gitu cara agama kita sebenarnya. Patut pakai piyah tu molek ke tak? Molek, tak ada siapa kata. Tapi cara amal itu dari segi praktikal tu, kita kena tengok. Kita ngaji molek. InsyaAllah kalau kita ngaji hadis dengan cara yang sistematik, kita akan nampak perkara tu hadis-hadis. Patut tak molek kau suruh budak-budak pakai piyah tu. Molek. Tapi kena tengok, kita kena fikirlah. Sesuai atau tidak. Misalnya budak-budak remaja, dia nak rambut dia beza sikit sebanyak ada. Asalkan benda tu tidak menjadi syiar kepada ajaran salah, tidak menampak kejatuhan maruah, tak apa, biarnya gilah fashion dia, rambut dia tu, pakaian dia tak akan serupa dengan kita pakaian budak-budak. Hak tu tidak mengganggu langsung untuk kita praktikkan sifat benar kepada anak-anak kita. Tak, hati-hatilah. Dalam keadaan dia pakai seluar, dalam keadaan dia pakai baju t-shirt, dalam keadaan dia tak pakai, situ tu kita boleh terapkan sifat benar kepada dia. Tak berkait tu dengan piyah, dengan gapo tu. Tidak, hati-hatilah. Kadang-kadang silap kan. Kadang-kadang setengah orang tu dia nak tengok zahir tu saja, dia tekah tu. Tak kena lagu tu. Tidak kena cara agama lagu tu. Kadang-kadang budak tu dia jadi sakit jiwa, budak tu. Jadi sakit jiwa. Jadi dia berlakon depan kita. Depan kita tu dia tidak zahirkan watak dia yang sebenar. Tidak. Apa tu? Itu kesilapan kita. Begitu juga perempuan.
Kita ni kita kena faham dalam agama kita. Untuk jadi orang benar ni kita kena faham hakikat ajaran agama tu apa dia. Misalnya kalau bab aurat sebagai contoh, bab aurat, Islam tidak pernah menentukan satu bentuk pakaian, tidak. Cuma Islam ni dia letakkan ciri-ciri pakaian tu. Kena jaga tu. Tu ikut dia nak pakai lagu mana pun. Kita wiplu sebab budak-budak ni kata dia nak. Dia ada kecenderungan, dia ada rasa nak itu nak. Kita bimbing hak tu. Boleh nak bagi tapi kena jaga ni. Kita ajar anak kecil lagi nilai tu, biar dia faham nilai tu. Selagi dia tak faham nilai, maka tidak ada satu pagar maya dalam diri dia. Tu orang lain panggil pagar maya. Sebab kita tak boleh nak jaga semua anak kita ni hadir-hadirat. Kita tak boleh nak jaga semua 100%. Sampai Z 24 jam kita tak boleh nak jaga anak-anak kita. Ketika kecil boleh, bila dia besar dia terdedah pada dunia yang lebih luas, kita tak boleh nak jaga dah anak kita. Sebab tu kita masa kecil kita kena beri nilai lah. Sebab tu dalam Islam kita, dalam ajaran agama kita, Nabi SAW ajar kita bagi nilai kepada anak-anak kita. Misalnya nilai dari segi ibadat, semaya, biar lekat tu. Kalau lekat tu sebenarnya lekat semaya tu, lekat akhlak tu. Lekat takut kepada Allah tu sebenarnya panggil lekat semaya tu. Misalnya pergaulan lelaki perempuan, kita bentuk atas rumah kita dengan bilik suku-suku, cara berpakaian lain, kita letak dia ciri perempuan gini, lelaki gini. Awal-awal lagi kita kawal tu masa dia kecil, insya-Allah dia akan lekat lah masa besar tu. Hak tu Nabi tekan dalam hadisnya ada. Dan kalau anak tak sembahyang siapa satu peringkat kena pukul. Tu semua tu adalah bentuk-bentuk nilai yang kita kena ajar anak kita. Biar dia tahu rupanya sembahyang ni benda asas, sehingga mak dia piak dia. Mak dia piak dia. Kalau tak sembahyang, setelah dididik bertahun-tahun tu betul-betul tak lekat lagi, siapa peringkat kena hukuman yang lebih berat. Rotan secara takdib, bukan ta'zib. Rotan untuk mendisiplinkan dia, bukan untuk menganiaya tubuh dia, tidak. Jadi perkara itu hati-hati. Kalau kita ikut molek dia punya sistem agama kita ni, sebenarnya semua bentuk pengajaran-pengajaran yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dia sebenarnya berbentuk nak memberi nilai supaya anak kita lekat, jadi terbiak dengan satu kehidupan yang sebenar yang dikehendaki oleh agama tu. Jadi kalau kita gagal jaga hal tu, menyebabkan anak kita bila dia besar, dia membesar dalam keadaan tidak ada satu kerangka agama yang asas dalam kehidupan dia, menyebabkan dia akan jadi mencari-cari suatu kehidupan yang lain. Ni bahaya. Bila pergi ke peringkat lebih luas, masuk ke universiti apa, dia tak lekat satu kehidupan yang sepatutnya. Semaya tak lekat lagi misalnya. Quran pun tak habis masuk universiti. Gagal ibu bapa. Gagal pendidikan kita kalau lagu tu hadir-hadir. Kita tidak nak kata kepada guru gagal. Misalnya contoh, bila anak kita naik universiti, selama mana anak masuk universiti, Quran tak habis. Mana silap? Silap kita kau, silap guru kau, silap kerajaan kau. Kita letak silap semualah di sini. Tak sekejap mana. Kita tidak kata ibu bapa silap saja, kita tidak kata guru saja silap, kita tidak kata kerajaan silap. Silap semua. Sebab di tengah-tengah ramai tu ada juga yang anak khatam Quran sebelum naik peringkat menengah lagi. Kenapa berlaku gitu? Mana ibu bapa yang prihatin. Jadi benda-benda gitu kita tak usah menuding jari pada siapa-siapa. Kalau ada orang itu buat salah, kita serah pada Allah SWT lah, dia akan datang. Tapi kukuk mana pun tidak pernah sabar lah umat Islam ni. Sampai peringkat masuk universiti, sepatutnya masuk sekolah menengah tu khatam dah Quran. Hak tu hak asas tu pun gagal dah gitu. Maknanya pemikiran umat Islam ni sebenarnya dia Islam, cuma mikir tidak cara Islam. Sebab tu dia tak tahu belah mana. Ni hadirat. Misalnya kata di sekolah sendiri, haknya kita perhati. Ini masalah kita lah. Sebab di sekolah sendiri misalnya dah, kalau tak faham matematik, tak faham apa, guru panggil di sekolah. Tapi anak tak boleh baca Quran, tak ada. Panggil, diberi, ni orang panggil pendidikannya. Pendidikan. Misalnya anak tak semaya, panggil bapa anak tak semaya. Maknanya tidak ada pihak sekolah, khususnya guru lah, hubungan dengan ibu bapa tu. Bila anak, tapi cuba anak tak faham matematik, apa dah? Tak pas sains misalnya, tak lulus, tak dapat tinggi, semua orang sibuk. Kita tidak kata tak boleh sibuk atau boleh juga. Hak asal lagu mana asal? Hak yang ditanya oleh malaikat, hak kira-kiranya boleh tersekat kita nak dapat redha Allah tu, gitu. Kenapa kita tak jaga? Saya bercakap dalam konteks tu kerana perbincangan kita ni, kitab Riyadhus ini sebenarnya kitab tasawuf sebenarnya. Kitab yang membentuk peribadi manusia.
supaya selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hadis yang kita bincang ni khusus Riyadhus Shalihin. Dekat dengan 2000 hadis ni tu. Tak ada bab-bab fiqh boleh tak setuju dalam ni. Bab-bab pemerintahan ni bab supaya kita jadi muslim yang sebenar. Seperti mana yang Nabi telah berjaya membentuk masyarakat Arab, khususnya para sahabat dia tu, jadi masyarakat yang betul-betul taat kepada Allah SWT secara zahir dan batin je. Tu. Jadi benda tu hadirat mana kita perlu prihatin lah. Perlu prihatin selama mana lagi umat Islam ni ramai benar tak sanggup nak gerak anak dia mai subuh. Wah, mah tu hadirat. Pakai dalam kampung kita berapa orang yang sanggup gerak anak dia mai subuh. Allah kesian budak dah tidur. Terah kalau buat tambahan pukul 7 nak tahu. Katakanlah sekolah istihad bermula bulan 5 ni dah. Kita nak start ngaji pukul 7 pula. Gerak Surabaya. Terang dia gerak anak dia. Lihat tahu mana dia gerak anak dia. Kalau ditentukan oleh pihak kerajaan, pukul 7 start ngaji. Kita nak klik awal. 12.30 kita nak klik dah. Sebab setengah start tu, setengah cikgu tu dia jadi imam misalnya. Tak ada lah kalau klik pukul 1 ni. Kerajaan apa aku? Gerak anak Surabaya. Akak anak. Berapa kis sekolah. Tapi kis semai subuh ni tak sanggup oleh kita. Situ kita boleh nampak dah. Situ kita boleh nampak dah bagaimana dia punya keprihatinan hakikat amal agama di kalangan umat Islam kita ni setara tu. Lepas tu kita nak ngaku kita ni orang yang sidq. Nak boleh darjah sadiqin sadiqah lagu tu. Lihatlah. Dalam ayat lain Allah kata kalulah mereka membenarkan Allah. Membenarkan Allah maknanya bukan sekadar membenarkan dari sudut kata-kata dan hati dia, tidak. Membenarkan maknanya selain daripada dia tasdik, selain daripada dia sebut Allah sebagai memperakui Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran yang diperintahkan oleh Allah, dia juga buktikan sifat benar tu dalam bentuk perbuatan, yakni amal agama. Sebab kita ada amal agama semai subuh, kita semai baca Quran sunnah itu tanda, tanda secara praktikal kita membenarkan Allah SWT. Itu tanda dia. Sebab dalam penggunaan bahasa Melayu kita, kalau kata benar ni, dia lebih menjurus kepada percakapan, lebih banyak begitu dalam bahasa Melayu kita. Tidak. Sifat sidq ni, untuk dapat darjah siddiq ini, seperti mana Sayyidina Abu Bakar dapat darjah siddiq itu, dia bukan hanya bercakap benar, tetapi dia membentuk kehidupan dia keseluruhan itu sebagai orang yang membenarkan ajaran Tuhan secara praktikal, secara amali, bukan secara qauli saja, bukan secara tasdiqi saja, tapi secara amali, secara perbuatan dia. Dan sifat benar ni pun dia ada peringkat dia. Ada peringkat sifat benar, peringkat tinggi. Seperti Sayyidina Abu Bakar misalnya. Sehingga bila Nabi sebut pada dia, terima selalu. Aku sekali Nabi cerita benda tu, Nabi kata tak ada sahabat di kalangan sahabat aku pun, bahkan dalam riwayat sebut Sayyidina Ali sendiri pun peringkat awal. Sayyidina Ali ni antara orang yang mula-mula masuk Islam, sekitar nombor 3, nombor 4. Kalau tolak perempuan kan, Sayyidina Ali ni kira-kiranya sama ada nombor 1 ataupun nombor 2, antara orang awali. Bukan bawah ada 10, bawah ada 5. Dia sendiri pun mula-mula Nabi ayat Islam pun tidak terima lalu juga. Walaupun setengah dari riwayat kata terima juga, tapi dah kata nantilah, kalau kita, kalau bahasa kita, nantilah nak mikir tengok tetap kat dia lah. Kita ada tu. Dalam kitab Syiah pun ada semua tu. So kalau kita ahli sunnah. Tapi saya nak pakai tidak. Bila Nabi ayat Islam baru dia terima selalu. Nabi kata tak ada orang seperti dia. Sahabat lain terima pula kok sudah Sayyidina Uthman kamu. Tapi dalam bentuk bila Nabi sebut terima selalu, sehingga Nabi kata tak ada lah ada sekat-sekat ke kecek untuk terima, tak ada. Ramai sahabat Nabi bila Nabi royak tu mikir sehari 2 terima, setengah tu petang terima, royak pagi petang terima, ada. Saya nak bakal ada royak tu saat tu selalu. Sebab tu dia dapat darjah as-siddiq, selain daripada sebab-sebab lain lah. Walaupun dalam kitab sebut dapat darjah siddiq tu kerana ketika Isra' dan Mi'raj tu lah. Setengah riwayat sebutnya. Tapi kukuk mana pun Nabi sebut dalam hadis, dia ni boleh darjah siddiq tu, cara masuk Islam tu pun dia lebih hebat dah daripada orang lain. Ini
nak dapat darjah ni Baik. Melalui beberapa hadis yang kita akan bincang, kita akan dapat faham hadirat, tuntutan bersikap benar dalam agama ni dia ada beberapa peringkat. Dia ada beberapa peringkat, dan perkara ini termasuk dalam perkara yang mampu buat, bukan perkara yang tidak mampu buat. Yang kedua, setiap kita kata nak dapat kelebihan dalam agama ni hadirat, janganlah kita fikir bila ni takut silap faham, ni tasawur agama ni orang panggil lagu ni. Setengah orang yang silap faham orang Islam kita lah. Boleh jadi kita sendiri pun boleh jadi ada. Setengah dia kata kita ni tidak kelah kita nak dapat benda-benda lagu ni. Kita ni mengaji, orang ngaji pun kat jah 3 ya, dia kata. Patut kita ni bukan jenis orang education, kata, bukan orang jenis mustaqafin. Oh judi tak apa dah. Kita kena faham sekarang, kita nak ke amal agama. Kalau kita nak amal agama, Tuhan akan beri. Patut beri itu tahap mana, itu bukan bukan perkiraan kita. Allah SWT pun dia kira manusia berdasar pada kemampuan manusia. Kita kena ingat, sifat sik ni bukan sifat orang cerdik saja, tidak. Tak ada. Sifat sik ni sifat orang yang bila dia mengucap, maka dia ada peluang dapat sifat sidq ini. Bila dia dapat sekata orang panggil dia tu sebagai siddiq. Semua orang boleh. Tak kira lah dia peringkat profesor ke, peringkat biasa ke, nak peringkat orang kampung, dia tetap akan dapat. Lepas tu dapat tu sama ke tidak? Kita tidak dituntut nak masalah sama tak sama itu bukan perkiraan kita. Lah ni hadis ni lebih kurang 7 atau 8 hadis ni kita akan faham bahawa sifat sidik ini kita buat bukan dengan cara kita ngati dah. Tidak ada. Bukan itu saja. Tapi dengan cara kita hidup seperti kita hidup lah ni. Misalnya seorang tu dia kerja buka kedai kopi lah. Dengan kerja tu dia boleh dapat sifat sidq. Misalnya seorang tu guru, dengan sifat guru dia boleh dapat darjah siddiq. Dengan sifat guru dia, profession dia sebagai dalam bidang perguruan, dia boleh dapat. Tak perlu dia tukar kerja. Tak boleh nak dapat sifat siddiq, aku kena pergi ngaji, kenapa kena mengajar tak mesti. Kita kerja gapo, kita asalkan benda tu halal, kita akan dapat peluang untuk jadi siddiq dalam kerja kita. Lagu mana tu kena ngaji hadis lah dia. Kena ngaji hadis. Sebab tu saya suka buat contoh bila tu. Sebab kira-kiranya bila ni hadis buta huruf, hamba lagi, rupa pun tak ada. Tapi kiamat agama sekarang menyebabkan dia dapat darjah kebesaran, sehingga sebelum mati lagi Nabi sudah ijtihad dia ni ahli syurga. Padahal cerdik ke dia bila. Kalau nak kira segi cerdik, tak cerdik. Cerdik masuk sepuluh orang lain. Sebab tu kita tengok dia tak ada pegang jawab tegak. Kita kata cuma bila lah. Lepas tu untuk jadi bila ni perlu cerdik nak pun. Tak. Tapi mana kelebihan dia? Allah nilai mana manusia? Mana yang menjadi penilaian Allah SWT untuk manusia ni? Allah angkat di darjat tinggi. Mana sebenarnya amal agama dia, ikhlas dia, setakat dia boleh buat. Allah tidak akan paksa kita buat apa yang kita tidak mampu. Bahkan ulama kata manusia ni tak mampu nak amal agama A sampai Z. Sebab agama ni daripada masuk bilik air sampai mengatas negeri Nabi ajar. Kita tak boleh nak buat itu semua. Kalau nak buat pun tak jadi. Misalnya kata pemimpin tu ambil amal yang tinggi, dia mengatas negara tu tinggi tu, pahala besar tu, benda tinggi tu waktu tu. Baik, bila dia boleh buat tu, sebanyak mana benda-benda kecil dalam agama dia tak nak buat. Pemimpin tu pula, tapi dia dapat kelebihan. Begitu juga kita, apa kita boleh buat kecil-kecil ni. Orang panggil makan kita boleh pergi. Enggak pemimpin tak boleh pergi semua orang panggil makan. Sebagai masa yuti, banyak benda dia tak boleh buat. Tapi hak dia boleh buat, dunia tak boleh buat. Hak dia boleh buat. Sebagai masa yuti ni sebagai contoh lah. Disebut dalam kitab umur 40 lebih 45 disebut. Salih habis orang. Tak sejumpa orang. Tubik pergi semaya semua. Sebab apa? Nak nulis kitab. Lepas tu banyak benar lah dia. Hak dia tak ada nak amal agama. Boleh jadi kalau orang panggil makan apa tak lagi apa nak jaga masa dia nak nulis ni. Lepas tu kita kata lagu mana? Peringkat dia. Sebab dia kira ni penting lagi.
Sebab dia jaga masa. Akhir sekali dengan sebab dia bersikap laku tu, boleh tinggal kitab beratus-ratus kitab dia tinggal untuk umat ini. Tak apalah dia, boleh jadi kurang lah dia, dari sebab tu tak dapat lah pahala tu. Tapi pahala lain hak dia buat, misalnya dia sebut, dia kata dia nak bersalat, tujuan dia tulis kitab antara dia nak supaya dia boleh bersalat dengan masyarakat selepas dia mati. Dia boleh bersalat supaya Imam Nawawi dia mati dah, kita dah pegang lagi kitab dia, seolah-olah kita masih lagi berjabat tangan dengan Imam Nawawi. Tu pandangan ulama tu. Mana dia tinggal sesuatu yang berharga sehingga kita guna. Oh, besar dia ada pahala. Kita kena faham tu. Lepas tu kita orang kapal ni tak erti kita nak buat benda ni. Gapo dia kita boleh buat untuk naik darjat dalam agama. Jagalah benda-benda sesuai dengan kita tu. Gapo dia jaga kerja pelawak, jaga jiran, nak buat baik pada bapak, pergi masjid semua. Nak tengok benda-benda Nabi sebut dalam hadis kan. Tengok benda-benda yang mengganggu orang atas jalan raya, kita buat. Boleh aku mimpi tak ada awak tu. Tak ada. Tu gia kita. Sebab kita nak make ekonomi, cakap nak make ekonomi. Rumah dia pokok jalan bel. No. Kadang-kadang 15 bulan habis dah video lain tak habis lagi. Nak mencapai ekonomi lagu mana? No. Allah tidak akan beban dia dalam bab perekonomian. Dah. Allah tanya bab lain. Bab ibu bapa lagu mana? Kita kata pemimpin kena buat baik pada bapak. Iyalah, tapi pemimpin dia lebih susah lah pada tu, dia boleh buat lagi. Hak kita je. Sebab itulah dalam agama kita ni, kita kena menyedari apa dia aku boleh buat. Jangan kita fikir apa dia orang buat. Kita kena fikir apa yang aku boleh buat, apa yang sepatut aku buat. Tu orang Islam sebenar. Lagu tu lah dia nak dapat darjah siddiq ni, lagu tu. Ni kita nak make orang, kita ni tak. Orang tu salah, orang ni salah kita. Kita tak ada buat apa. Duk mai haji di kedai kopi, itu kerja kita. Bawa 4-5 jam sehari, itu yang kerja kita. Bila umat Islam ni nak menikah, tu yang sebenarnya. Benarnya kita ubah sikit ya kita. Kita ni bukan salah banyak dalam kehidupan ni. Sikit ya kesilapan kita, bukan banyak. Hak banyak tu hak betul tu. Ubah sikit ya. Sikit pun mai hadir-hadir lah. Saya pernah ada pengalaman dalam bulan Ramadan. Dia orang ni kan. No, dia bagi buah kedai kopi. Jemaah tak tinggal. Tapi terbaik buah kedai kopi, nak buah hak tu sah ya tu. Perlu kejap. Dia rela balas hari ni. Asal boleh buah kedai kopi. Kalau dia sebab tu baik. Kalau tak boleh semua orang tidur lepas subuh. Nak buah nyakit tidur lepas subuh ni. Ingat mudah. Dia jak daripada sekolah lagi tidur lepas subuh. Nak buai hal tu sah, payah jaga. Hak lain molek dah nak buai hal tu sah. Kita kena ingat kita ni banyak benda molek dah kita ni. Umat Islam ni. Dosa besar tak buat dah ke? Cuma ada beberapa perkara nak buai hal tu ya sebenarnya. Tu ya perjuangannya. Nak kadang-kadang kita nak naik dan sebab kita gini kita kata dah. Orang hak lebih. Ni. Mana para cendekiawan kita manusia ni lebih ni. Manusia ni jadi lebih kadang-kadang kerana sikit nah ya. Sikit nah daripada banding orang lain. Orang panggil lebih dah tu. Misalnya kata orang belum mulai, kadang-kadang lebih tu lebih dari sikit ya. Orang panggil juara dah. Patuh aku kurang sikit daripada dia, orang panggil naik juara. Jadi lebih dia kadang-kadang tu ibu kaki ya. Ibu kaki kayak dia ada garis penamak tu kan. Dia pelumba tu tak. Bapa menang dia tu. Kadang-kadang lebih setengah inci je lebih. Sehingga terpaksa tengok dalam kamera tu, siapa dia ni tu. Jadi khilaf pula siapa dia juara, siapa dia naik juara. Bila cek tengok tu lebih ibu kaki sikit ya. Ataupun dia jongok kepala lebih dari sikit ya. Tu je orang panggil juaranya ada. Sikit sangat bezanya. Orang panggil hebat-hebat tu. Tapi ada setengah tu hebat sungguh. Nisbah pada dan nak kira kalau sama-sama hebat tapi orang ni lebih hebat. Kadang-kadang sikit ya. Jadi kita ni ada nak memberi nilai tambah pada diri kita, nak naik darjah sedikit dan sebagainya. Bukan kita kena ubah keseluruhan hidup kita, tidak. Ubah sikit ya. Sikit ya. Sebab itulah kita belajar hadis ni, salah satunya kita nak kenal pasti. Kita nak kenal pasti hadirat. Nak kenal pasti di mana kekurangan kita. Dan kita nak ubah tu, kita nak fokuskan kepada tu. Tu ya hadirat sebenarnya hadirat. Jadi perkara ni kita perlu ambil perhatian. Kita perlu ambil perhatian. Okey, baik. Kita nak tengok hadis. Sebab saya tidak mahu huraikan secara panjang lebar setiap ayat ini kerana ayat ini dihuraikan oleh hadis Nabi ni.
Kita tengok sini. Misalnya hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni hadis dari segi urutan daripada awal, hadis yang ke-54 lah kalau dalam kitab saya ni. Sama 54 ni. Sebab saya tengok ada setengah-setengah kitab tu dia tak sama. Mirza catat ke Indonesia tu dia ada lain sikit. Tikah satu angka kadang-kadang tikah tu ada. Ni kalau mengikut ni 54 hadis ni. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diterima, yang diambil boleh belakalah kita terjemahan itu, ataupun yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, sesungguhnya kebenaran itu, sama ada bercakap benar, bertindak benar, berfikir dengan cara benar, niat dengan benar, semua kena benar. Jadi kebenaran itu maksudnya. As-sidq sini bukan bercakap benar, tetapi bercakap benar salah satu daripada sidq. Sidq di sini maknanya orang yang benar. Orang yang benar ni maknanya orang yang bertindak dengan benar, berfikir dengan benar, bertindak dengan benar, bercakap dengan benar, berqasad dengan benar, azam dengan benar, niat semua benar. Itu maknanya. Jadi kalau kita belajar hadis-hadis ni, kita akan nampak benar-benar ini adalah satu kehidupan yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebenaran, kena fahamlah kebenaran dalam konteks itu. Sesungguhnya kebenaran itu dia boleh membawa kepada kebaikan. Kebenaran itu boleh membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu dia boleh membawa kepada syurga. Albir ni sama ada kita terjemah kebaikan atau kebajikan. Sesungguhnya seseorang yang sentiasa melatih diri menjadi benar. Sesungguhnya seseorang yang sentiasa melatih diri menjadi benar, kesan dia sehingga bila dia latih tu kadang-kadang memerlukan masa yang lama, sehingga akhirnya Allah dicatat di sisi Allah dia sebagai siddiq. Mana dia dapat darjah benar. Manusia ni bila dia usaha di tengah-tengah dia usaha tu mungkin ada kesilapan, tu kita bincang selepas ni, tapi dia usaha untuk jadi benar. Akhir sekali dicatat di sisi Allah dia sebagai siddiq. Sesungguhnya dusta, bohong itu, ia boleh membawa kepada fujur, kepada jenayah, kepada kejahatan, kepada kemungkaran. Sesungguhnya perkara-perkara buruk itu, perkara fujur itu, perkara kejahatan itu, dia boleh membawa natijahnya kepada neraka. Sesungguhnya seseorang yang sentiasa berdusta, yang banyak berdusta, lama kelamaan akan dicatat di sisi Allah dia ni sebagai kadzab. Maknanya dalam hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis ini beberapa perkara saja kita kena faham sebelum kita buat kesimpulan. Yang pertama, dalam hadis ini perbincangan berkaitan dengan benar dan dusta. Mana dalam hadis ni Nabi beri gambar kepada kita, benar ni lawan dia dusta, benar ni lawan dia siddiq, lawan dia kadzib. Benar lawan dia dusta. Baik. Daripada hadis ni tak apalah, kita tengok dalam kesimpulan dia lah. Kita bincang situ lah. Dalam hadis ni, sahabat yang menjadi pewarta utama hadis ni adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia panggil kunyah dia. Nama dia sebenarnya Abdullah anak Mas'ud. Jadi Abdullah ni biodata dia telah kita sebut pada hadis yang ke-36. Jadi kita tak sebut dalam sini. Jadi kena ingatlah hadirat, setiap kali kita jumpa nama sahabat, pertama kali kita jumpa nama sahabat, kita akan bincang nama dia, biodata dia, ta'rif, biar kita kenal sahabat. Tapi kalau kita jumpa dah sebelum ni, kita tak sebut dah. Jadi sini saya tidak sebut siapa dia Abdullah ibnu Mas'ud, sebab kita telah sebut dah pada hadis yang ke-36. Tak apalah tu. Baik.
Hadis ni kalau dalam kitab Bukhari disebut, diletak di bawah tajuk Al-Adab. Di bawah tajuk Al-Adab. Di bawah tajuk besarnya Al-Adab. Di bawah tajuk kecil, tajuk kecilnya bunyi babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Di bawah tajuk tu. Mana dalam kitab Bukhari hadis ni disebut di dua tempat. Dalam kitab Bukhari hadis ni disebut di dua tempat, iaitu pada tajuk firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Itu sebut dah situ sah. Lepas tu ditajuk wa ma yunha anil kadhib, sesuatu yang dilarang daripada berdusta. Perkara yang dilarang berdusta. Sebut pula hadis ni dua kali, sebut dalam kitab Bukhari. Begitu juga dalam kitab Muslim disebut dua tempat juga. Di tempat pertama pada bab tahrimun namimah, haram. Namimah ni kena mengacung. Haram ngopak. Bukan sekarang ngopak, maknanya ngopak ke jenis pasal mengadu domba. Kata ni mengadu domba ni kita kalau bahasa Kelantan ni batu api lah. Jenis gitu, haram. Situ sah sebut. Sebab dia batu api ni, kita kata nak suruh orang marah ni, dia kena berdusta. Dia akan jadi berdusta. Kalau tidak berdusta pun hakikatnya, walaupun dia sebuah benar, tapi hakikat dia berdusta. Berdusta dari segi niat dia. Sebab dia mengaku dah dengan Tuhan, la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nak bercakap benar. Benar-benar ni dia membawa pada kebaikan. Kadang-kadang kalau kita sebut benda benar boleh menimbulkan fitnah perbalahan, jangan sebut. Jangan sebut. Tu dalam agama kita. Gitulah. Lepas tu dalam bab qubhil kadhib wa husni sidqi wa fadlih, bab yang membicarakan tentang kejinya dusta dan baiknya benar dan kelebihan benar itu. Tu dua tempat disebut. Baik. Apa faedah yang kita dapat daripada kita bincang dalam faedah ni? Yang pertama sekali, faedah yang kita dapat ambil daripada hadis yang pertama ni, pertama sekali daripada hadis ni kita nampak bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi galakkan kepada kita, nak mendorong kita supaya kita ni sentiasa bersikap benar. Kerana apa? Kerana benar itu dia menjadi sumber, punca kepada segala kebaikan. Ni. Sesungguhnya benar itu natijah dia boleh membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu kesan dia boleh membawa kepada syurga. Syurga ni orang panggil ibu nikmat, nikmat yang hakikat. Nikmat dunia ni sebagai bayangan nikmat syurga. Kita dapat rezeki, kita dapat isteri yang cantik, kita dapat anak yang cerdik, itu bukan hakikat. Sikit saja tu. Cerdik anak kita pun cerdik anak orang lain lagi. Cerdik anak kita satu ketika, lepas tu boleh jadi bodoh, subhanallah, na'udzubillah. Kadang-kadang cerdik tu dia terhenti. Ada juga kita tengok dalam kehidupan, cerdik dia terhenti. Nampak cerdik sekolah mana, pergi sekolah mana, tak cerdik lah. Banyak berlaku lagu tu. Inilah dia benda. Dia benda tu terhakikat. Dia tidak sempurna. Kita makan sedap. Misalnya kita katakan, ni kita nak cuba nak oyak gambar dia syurga. Misalnya kita makan sedap. Dia kata, setengah orang tu nasi biryani kata. Dia. Habis dia tak lagi. Habis dia kalau bak nasi dia. Tapi satu ketika dia makan tu tak lagi, tak sedap. Padahal dia buatnya tu orang lain sedap lah, dia tak sedap. Padahal dia paling selera lah makan. Bapa dia. Jadilah betul bapa. Jadi hakikat sedap ni apa dia? Rupanya sedap-sedap dia bergantung dengan tubuh sehat, dia bergantung dengan ada selera, dia bergantung dengan perasaan. Bila perasaan senang, hati senang, makan pun jadi sedap. Banyak berkait. Jadi kalau kita hakikat sedap ni apa? Maknanya kita faham tahu tu yang sedap tu, tapi hari akhirat tak ada. Bila kata sedap, sedap semua. Itu hakikat. Atas dunia ni apa saja. Misalnya ada seorang sufiah, ahli sufi perempuan. Dia ada anak perempuan. Ni cerita masa saya belajar ilmu kesufian, cara Imam Ghazali dulu. Masa Tok Guru saya cerita. Ni saya tak baca dia lagi, tak ni cerita Tok Guru saya cerita.
Rasanya saya pernah sebut dah. Nak ayatnya hakikat biar kita faham. Jangan kita terpesona sangat dengan dunia ni. Jadi ada seorang lelaki tu cinta kepada anak dia lah. Anak dia perempuan. Jadi ahli sufi perempuan ni, dia tanya lelaki tu, apa sebab kamu gila pada anak saya ni? Mana kelebihan anak saya? Awak nak pada anak saya ni mana kelebihan dia? Awak nak pada butir mana? Dia kata mata dia tu comel, dia kata. Dia kata mata dia tu, dia kena lajuk mata comel. Sebab manusia tak comel semua dia. Kadang-kadang hidung comel. Kadang-kadang Islam, manakala hidung comel, telinga tak comel sikit pun tak apalah. Mulut comel, kadang-kadang mata telok pahdalan sikit tak ada hal lah tu. Manusia ni Allah tidak buat comel semua. Setiap juzuk tubuh dia tidak. Oh, dia kata mata. Okey tu. Mak dia kata tak apa, mari minggu depan lah kita kira. Jadi mak dia bubuh. Lepas tu mak dia bubuh dalam makan sepuluh julat tu lah, menyebabkan anak dia jadi curah perut seminggu curah perut. Lepas tu anak dia mutah tu dia tak ada buah level tu. Bila lelaki mari dah mai seminggu ni mai berak tak berhenti ni. Nya jadi cekung mata. Budak tu. Kejut aja tengok. Apa je lagu ni? Mak dia kata saya pindah ke cantik ke dia tu, saya bubuh dalam level D. Kalau anak saya comel tu saya pindah bubuh dalam level D. Kejut aja tengok. Jadi lelaki tu kata, dia tunjuk dalam level D tu penuh dengan mutah dengan. Dia kata ni sebenarnya hakikat awak comel. Bila tak cukup benda-benda ni menyebabkan jadi uduh manusia. Kok kamu nampak muka putih, nampak tubik cahaya, mata comel, nampak tu kerana cukup lenden-lenden ni ya sebenarnya. Itu lah hakikat comel atas dunia ni ada. Tu ya sebenarnya. Tak padan nak berabi homo dengan benda-benda lagu tu. Tak padan. Setengah orang tu Allah salih kalau misalnya dia jiwa mana dia tak faham. Dia gagal kawan nafsu. Sebenarnya hakikat tu ya ada. Cukup benda-benda tu. Cukup benda-benda tu. Itu hakikat dia. Jadi janganlah kita kejar dunia sampai tinggal hakikat akhirat tu. Jangan. Boleh ambil dengan kadar dia sudah. Kalau ambil melebihi daripada kadar dia akan jadi rosak. Itu dunia, sifat dunia gitu. Lepas tu dalam hadis ni Nabi nak memperingatkan kita supaya kita jangan berdusta. Sebab dusta-dusta ni boleh membawa, sebab dia merupakan faktor utama yang membawa manusia kepada keburukan, kejahatan. Dusta itu. Dusta ni sama ada dusta tu pada jiwa. Hati dusta. Ni orang panggil munafik. Hati tu tak betul. Nampak zahir mana? Bercakap dusta. Tindakan tu dusta. Maksud tindakan dusta mana perbuatan dia buat tu tak kena dengan agama. Orang panggil khianat lah tu. Dusta lah tu. Kadzib tu. Sedangkan dia janji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu janji benar. Nak ikut segala titah perintah Tuhan. Tiba-tiba dia tak semaya, tak berzakat, tidak berpuasa. Dia boleh. Tu kira dusta dalam agama. Mendustakan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je hati-hati tak. Dalam agama pusing-pusing dia akan pergi pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akan pergi situ. Jadi kena jaga. Okey, baik. Perkara yang ketiga. Sesiapa yang wa anna man ishtahara bi syai'in sahha an yusafa bih. Orang yang mana dia sahur dengan sebab benda tu, maka boleh kita sifatkan dia dengan benda tu. Boleh. Misal seorang tu kita kata dia banyak kemahiran dia, tapi dia menonjol dalam bab fiqh, kita boleh kata dia ahli fiqh. Bila kata dia ahli fiqh bukan bermakna dia tu tak erti lahir hadis. Dia ni kalau bab janji memang dia tepat semua. Banyak lagi sifat-sifat, tapi hak tu yang menonjol dari diri dia. Kita boleh kata, kita boleh guna sebut nama dia, kita boleh puji dia dengan amalan baik yang paling menonjol dari diri dia. Sebab manusia ni boleh katakan semua buat baik, tapi perbuatan baik manakah yang menonjol pada dia? Kita boleh sebut tu. Begitu juga manusia ni, semua manusia ada buat kejahatan, ada tersalah, buat silap. Tapi kadang-kadang kita tengok dia ni menonjol benar, salah dia dalam bab ni. Kita boleh tumpu pada dalam bab tu. Kita boleh beringat dalam bab tu. Misalnya seorang tu, dia ada sifat tawalik, dia kedekut misalnya. Dia ada sifat tawalik, kadang dia kecik haram. Tapi dia ada sifat tawalik. Misalnya kita kata bohong. Bohong dia ketara benar. Banyak lagi sifat dia tu, tapi bohong ni paling ketara.
Kita boleh dah sifatkan dia dengan sifat tu, kena beringat. Kena beringat lah. Tu. Boleh dah, kena beringat sikit. Misalnya kita nak cerita kepada orang, sebagai contoh dia, kena faham molek ni. Ni kesimpulan hadis, salah satu istinbat. Misalnya orang nak tanya kita. Dia kata dia tanya kita. Lama-lama kita di email dia kata hamba nak buat budak tu duduk kapal lemo tu. Kalau hamba nak buat nak tu anak hamba kenal dia. Lagu mana budak tu? Dia tanya kita tu email. Suruh kerja kita dah. Nak lagu mana nak buat? Nak ya habis siapa saya? Kau kita tahu. Jangan. Siapa dia ngetak ulu dengar kita royak. Jangan dia. Kita royak benda-benda hak berat-berat sudah. Berat ni maksudnya kita kata dia tak ada lah. Misalnya kalau dia tu ada tak boleh. Dia tu nampaknya ada masalah sikit tu. Dia berat kat lah tu. Kita kena ayat. Dia tu dua kali dah kena ikat boleh minta maaf lah hamba sebut ni atas rasa takut sial dia. Tak salah lah kalau maksud kita molek. Bukan kita nak kita kata nak exchange nama dia tu dah. Kita kena ayat. Tak boleh saja. Dalam agama kita tak boleh kita kena ayat. Cuma hamba tak tahulah. Cuma benda ni berlaku 2 tahun lepas dia bertobat dah. Hamba tak tahulah. Cuba kalau kita tak ayat lah ke mana kesal. Kalau dia ambil warna tu. Sebab ada dah berlaku ni. Tak jauh kita kata baru ni. Jerit mak dia. Nikah oleh anak 2. Tahu-tahu natu dia ni ada dada. Telefon saya kata rupanya orang ngira tu tahu. Dia rujuk pada dia mau tak tahu. Kau dia mau kira kawan natu ni. Tahu dia kata mau dia ingat kerja ni molek dah. Tu bahaya dia. Ngisak dan ngeda. Allah sedih dekat dia sakit kan. Anak dia graduate. Dan dia pun doktor. Ni sedih habis ring. Belum lagi kesal dia. Kalau nak kita lah ke mana? Jadi hak tu mana kita kena bercakap benar dalam konteks tu, insya-Allah jadi molek lah. Sebab kawan ni walaupun kita dia boleh memang boleh jadi baik, tapi dia perlu masa lagi. Tak boleh kena beringat benda-benda gitu. Dia berkait dengan penyakit AIDS dan sebagainya. Benda ni dekat sangat kan, sebab faktor dia kena beringat. Nyanyi sedih kita tengok anak kecil lagi 2 orang. Lagu mana? Boleh jadi balas lah dengan saya tu. Pak Jengira tu. Anak-anak lah tu belakang kerja lah. Sebab tu Islam dia kena. Sehingga Islam kalau kita sebut tu tidak dikira mengumpat. Masih berada dalam kategori sirk kita tu. Walaupun kita sebut tu. Tidak dikira kita ni nguduh orang tidak. Hal tu sebab tu dalam kitab Imam Bukhari disebut bab ma yunha 'anil kadhib. Bab sesuatu yang ada juga kita jumpa dalam hadis, benda tu nampak macam mengumpat tapi tidak jadi mengumpat. Benda tu nampak memperihalkan keburukan orang tapi tidak dikira memperihal keburukan orang. Dia ada juga dalam hadis. Kita akan jumpa akan datang. Dalam kisah ni, dalam kisah kita cerita pada orang tentang benda-benda tak molek pada orang dengan maksud nak cari wakna tu. Mungkin Nabi suruh risik nak tahu lah peribadi dia lagu mana. Katakanlah dia ada sifat bakhil. Dia ada juga pernah jadi ngedar. Kita nak kira lagu. Nak ayat bakhil saja. Tak boleh. Ini ayat dia ni Allah minta maaf banyak lah. Kita sebut puasa dia. Takut kena. Saya ni hak kita tahu ada satu kisah berlaku. Allah nasib alhamdulillah. Alhamdulillah. Benda ni bukan berlaku direct pada saya, kepada sahabat baik saya. Dia pula nak kira nikah saya dia ni saya baik. Kena masuk sekolah gitu, masuk ngaji di luar negara, lepas tu dia lost contact lama lah. Lepas tu jumpa pula ngajar sekali. Nak kira bini kepada saya. Jadi kalau saya dia ni molek ngapa Quran dan sebagainya, nak kira orang molek cari ustaz lah. Di Kelantan kita baru tahun lepas pula saya kata muncul. Ni bahaya ni. Jadi dia pun tak apa lah. Kira nak jalan lah. Jadi satu kalinya kebetulan ada orang kenal, ada orang kerja di pusat serenti. Dia kata budak ni aku pernah tengok duduk pusat serenti. Dia pun tuas-tuas. Dia kata nak pergi cek. Dia pergi kepala polis cek, ambil nombor IC cek tu ambil data lah. Beberapa kali dia tubik masuk pusat serenti. Allah terkejut dia, saya mujur dia kata. Dia pergi ayak pada Tina, pergi ayak selalu. Tak salah kata amu minta maaf gini. Tu. Jadi kita kalau duduk tempat kita lah, kita tempat sebab kita jengir.
Kita goyak pada perempuan, minta maaf lah, amo tarik balik semula, amo ngira tu. Jadi hak lelaki ni gini. Kalau nak juga teruskan, tapi jangan melibatkan. Dia sebut gitu. Tino putus lalu. Cuba fikir kalau kita buat bodoh tu. Kita buat tak biarlah. Boleh ada yang dia berubah. Benda ni berlaku 5-6 tahun tu. Jangan saja. Sebab benda ni yuk ketagih ni boleh mari pula. Benda-benda lagu tu. Allah mujur dia. Nengut terima kasih tu kita dia tu. Gini. Tu benda hati-hati. Jadi benda-benda gitu kita kena jaga. Sebab bila ini masalah tahu, tak tahu bab lain. Ini masalah tahu. Kalau tahu, masalah tak tahu tu bab lain. Bila tahu benda-benda besar tak ni. Kena beringat dia. Jadi perkara yang terakhir, dosa dan pahala ini dikira berdasar kepada amalan manusia. Kalau amalan baik, dia akan dapat balasan baik. Amalan jahat, dia akan dapat balasan jahat. Kesimpulan yang terakhir tidak disebut dalam kitab ni. Saya nak sebut gini. Yang terakhir sekali, kata kunci pada hadis ni, Nabi SAW sebut bahawa seseorang itu bila dia latih diri dia dengan latihan agama. Ini hadis ni maksudnya. Aku ni nak bercakap benar. Bila buat satu, kita sentiasa mikir. Ni cara nak hal hadis ni. Bila kita bertindak, tak kira lah apa sahaja tindakan kita fikir biar benar. Sentiasa benar semua. Sentiasa benar maknanya sentiasa fikir nak ikut agama. Latihan kita tu sampai satu peringkat ada bila kita duk latih gitu semua, duk beringat gitu semua, kita khabar atau tak khabar, tapi hakikatnya Allah akan kurniakan kita darjah siddiq. Kita tak tahu bila bangkit di hari akhirat, rupanya aku ni rupanya dapat kebesaran siddiq dalam agama. Akhirat baru tahu. Kelebihan itu kita dapat hasil daripada usaha nak jadi baik atas dunia. Bila bercakap, elok daripada bohong. Bila berjanji, elok daripada khianati janji. Bila berkawal, biar ikhlas berkawal. Bila ibadat, latih tu, kita akan dapat darjah sedih. Walaupun kita tak tahu. Bila bangkit di hari akhirat, rupanya kita ni sudah wakunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu, duduklah kamu bersama orang yang benar. Baru kita dapat. Itu juga syukur. Di hari akhirat, di pada mahsyar. Dalam hadis sebut, di pada mahsyar manusia boleh hagak dah dia surga neraka. Boleh hagak dah. Duduk di pada mahsyar tu manusia boleh hagak dah dia surga ke neraka. Begitu juga manusia kalau dia tak jaga diri dia. Bila dia buat benda jahat pun dia tidak rasa bersalah. Banyak buat benda baik, kadang-kadang bila dia kecek bahu. Pelawak adalah kita saat ni misalnya. Bila dia pelawak itu, dia hilang lagi tu ya. Tidak ada usaha nak minta maaf, tidak usaha nak elok lepas ni tak boleh dah. Patut tidak buat kaji apa aku jadi pelawak. Tak ada usaha ke arah tu. Kalau dia duk main buat ngeng-ngeng lagi tu sampai satu peringkat dia boleh dicatat sebagai pembohong. Dapat darjah juga, darjah kadhib. Boleh kira lagi kadhib. Ni sini hadis disebut kadzab, orang yang banyak berdusta. Di hari akhirat duduk di pada mahsyar, dia nampak dah neraka dia. Ni hadis. Sebab kita akan berlaku pada kita kadang-kadang bila buat salah. Tersilap lagi kecek lagu tu. Sudah hijau penuhlah nama kawan tu. Kena usaha betul tu. Berlaku sekali, minggu depan boleh jadi berlaku pula. Akhir sekali boleh berlaku sampai berbelah-belah kali dalam setahun. Tidak berusaha nak hindari benda tu. Lama-kelamaan Allah boleh catat kita sebagai kadzab misalnya. Bila Allah catat kita sebagai kadzab, maka hujung jatuh kita tu jadi neraka. Sebab kejahatan fujur tu boleh membawa kepada neraka. Kadzib membawa kepada fujur. Bila dusta tak benar, dia boleh membawa kepada banyak fujur mana banyak lagi benda-benda tak molek. Seperti mana bercakap benar boleh buka ruang supaya banyak benda baik akan mari pada kita. Begitu juga dusta bercakap bahawa dia buka ruang untuk kejahatan mari kepada kita. Dan kejahatan ni bila banyak, dia boleh membawa kepada neraka. Boleh membawa pada neraka. Gitulah hadis. Kena beringatlah. Hadis ni sebagai dia panggil hadis ni hadis untuk sebagai targhib juga sebenarnya, dan juga sebagai tarhib, nak galakkan supaya benar dan nak menakutkan supaya jangan terlibat dengan benda-benda salah. Cubalah hadis-hadis. Itu hadis yang pertama. InsyaAllah hadis yang seterusnya kita akan bincang selepas ni lah, minggu depan insyaAllah. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.